Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam eksklusif at Profima. Kita bersama dengan seorang penerbit dan juga seorang ahli Profima. Ahli Profima, ahli Persatuan Penerbit, ahli seniman. Itulah dia. Tapi ahli Profima sebagai line producer macam tu kan. Line producer, pengurusan lah, pihak pengurusan kan. Apa, cik kali kita tak kenalkan siapa. Memang dia popular, tetapi kita kenalkan juga. Kita kenalkan saudara kita Encik Taha Wahid. Okey. Alright. Kenapa kita bawa producer kat sini dekat tempat ruang bicara kita? Kenapa? Apa sebenarnya yang kita nak tahu sebenarnya? Kita sebenarnya banyak benda yang kita nak tahu sebenarnya. Kan sebab kita pekerja, bos dia siapa? Mesti penerbit. Jadi salah satu soalannya, tu kita tanya Abang Misni. Soalan biar dia tanya. Ya, boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak clear kat sini. Ini kita tanya pendapat peribadi. Maksudnya Encik Taha bukanlah represent persatuan ke mana-mana, tak adalah. Ini kita sembang-sembang santai apa semua. Santai je. Betul, sebagai seorang yang sangat berpengalaman menjadi seorang penerbit, mestilah ada pandangan kan. Sebenarnya selain dia penerbit, dia kadang-kadang ada gila kuasa juga. dia buat production manager pun. Dia lepas tu dia line producer pun dia buat, AP pun dia buat. Jadi dia banyak pengalaman. Tapi yang mengatakan bahawa dia tapau semua, lakon pun try. Dia tahap pasal dia banyak pengalaman lah. Kita sembang-sembang tengok apa pendapat dia pasal industri kita ni. Okey, isu yang pertama, soalan yang pertama. Kami melihat, Profima melihat sekarang ni bila RTM kekurangan kerja dikeluarkan kepada penerbit. Jadi dia punya efek dia secara langsung, pekerja kita memang tak ada kerja sekarang ni. Maksudnya tak macam dulu. Sebenarnya apa terjadi sebenarnya? Apa pendapat Encik Taha situasi ni yang menyebabkan sebenarnya pekerja-pekerja kita ni, pekerja-pekerja kebanyakannya adalah daripada sektor TV. Daripada filem. Jadi bila sektor TV terjejas, jadi ramai yang tak ada kerja, ramai dah mula bercakap kerja tak ada apa semua. So sebenarnya apa terjadi pendapat Encik Taha? Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kira tak adil 3 bantai 1. Macam tak adil kan. Tapi tak apa, saya akan menjawab. Jawab secara individu dan juga sebagai seorang penerbit lah. Okey, kalau ditanya mengapa dan kenapa tak ada job, apa masalah sekarang, itu sebenarnya job ada. Tapi kita khususkan kepada RTM. Untuk pengetahuan sekalian pemain industri lah, terutama pekerja-pekerja di belakang tabir. Okey, sebenarnya penerbit-penerbit di luar sana seperti saya lah dan lain-lain, kami pun sedang menunggu job daripada RTM. Okey, dan kami lebih khusus kepada RTM. Bukan tak ada job, ada job. Yang tak ada RTM. Tetapi di Media Prima atau TV3, Astro, Awesome TV, job masih ada, cuma tak banyak. Jadi saya amat kesian juga kepada pekerja-pekerja yang mana tak ada job, yang terkesan. Okey, tapi yang first kali terkesan penerbit, baru jatuh kepada pekerja. Okey, sebab kalau dibandingkan pekerja dengan artis, pekerja lagi ramai, beribu. Berapa ribu Cik Khalil? 6,000. Ahli kita 25,000. 25,000 yang berdaftar dengan Profima. Tu dia. Saya salah tadi. 6,000 sikit sangat. Jadi saya dapat rasalah, sebab saya, untuk pengetahuan saya, asal masuk di bidang industri ni ialah sebagai pelakon. Lepas tu saya involve dalam belakang tabir sebagai pekerja. Jadi saya tahu rasanya macam mana terkesan benda-benda ni. Jadi jalan keluarnya ialah saya tak nampak lagi sebenarnya sebagai penerbit. Saya tak nampak jalan keluar. Melainkan kalau penerbit atau syarikat tu kuat dari segi kewangan, masuklah dengan Media Prima atau TV3, TV9 dan Astro, Awesome TV. Kalau bajet atau fund kuat lah. Kalau tak kuat, yang mana macam saya menunggu untuk RTM saja, sebab saya pun dah faktor usia, saya dah malas nak cari kerja banyak sangat ni. Jadi yang mana buat dengan stesen RTM,
Kami minta maaf lah. Sebenarnya minta maaf tu tidak, tapi kami pun rasa terkesan. Tahun ni ada lagi ke tak ada tahun ni? Ada. Kalau ikut daripada apa ni info atau ada daripada persatuan yang beritahu selepas raya ATM akan award job-job yang di mana kami pitching bulan 2, bulan 3 Tahun lepas. tahun ni. Tahun ni. Sampai sekarang tak ada jawapan lagi. Jadi kami pun sedang menunggu. Kalau ikut daripada kata Kementerian KKD lepas raya, Allah alam, kami pun masih menunggu. Jadi satu nasihat saya pada pemain belakang tabir, okey, bukan nak melunturkan semangat. Industri kita ni besar, tapi kek harus di-share ramai-ramai. Jadi nak menunggu 3-4 bulan tu, yang mana dah berkeluarga, saya rasa amat terkesan. Jadi yang masih muda tu, kalau boleh, kalau kederat ada lagi. Saya pernah jumpa belakang tabir ni bawa Grab, bawa buat food panda untuk part time, tak ada masalah. Kalau kederat ada, carry on. Untuk menjara keluarga secara halal, carry on. Jangan terlalu mengharapkan. Bila ada job banyak nanti patah balik. Sebab ini passion kita. Kecintaan kita terhadap seni, kita tak boleh tinggalkan. Itu nasihat saya. Kalau nak nunggu juga, nunggulah. Tapi yang dah berkeluarga tu, fikir-fikirkanlah keluarga nak makan apa. Betul. Itu jawapan saya. Cik Ali. Saya ada soalan. Soalan dia. Saya nak tanya, Cik Taha dah berapa lama jadi producer lah? Berlaku tu lama lah. Producer berapa lama dan berapa projek dah buat dengan syarikat Cik Taha? Macam tu dia dulu. Boleh Boleh. Cantik-cantik. Okey, saya bermula daripada menjadi producer, berlakon dah lama. Menjadi producer daripada tahun 1997. Oh, lama. 97. Dan produk saya yang pertama ialah filem, di mana saya buat filem pada 2000 baru saya buat filem SH3, di mana itulah kali pertama arwah Ashraf Sinclair berlakon di bawah filem itu sebagai hero. Kumpulan Rafiq kali pertama berlakon pun di dalam filem itu. Faizrul Khan dan Fasha Sanda, dia dah 2 filem masa saya. Sebelum tu Black apa saya tak ingat nama dia lah. Darling Asri. Yes. Lepas tu Farah Fauzana yang pertama kali berlakon filem tu. Sekarang dah DJ terkenal lah Okey, agak lama lah saya jadi producer ataupun penerbit, dan sepak terjang dalam industri ni saya dah lalui sehingga sekarang lah. Cuma faktor usia slowkan penggerakan saya sikit, tu je. Tadi soalan kedua apa, Cik? Dah tua? Dah tua lah rasa? Memang dah tua, hampir 60. Okey. Soalan kedua. Kerana Cik Taha ni mungkin orang lama lah Saya sebenarnya lama juga kenal Cik Taha ni. Daripada dia berlakon sampai dia producer. Saya kenal dia masa berlakon dia. Lepas tu pernah bekerja dengan syarikat dia jugalah, alhamdulillah lah. Soalan dia berbunyi begini, apakah pendapat Cik Taha selaku producer bila mendapat tahu bahawa ada tim Cik Taha yang syuting kat luar ni, dia tak macam homestay tu, kita kan bajet ngam-ngam kan. Homestay tu dia share, perempuan pun duduk dalam homestay tu. Jadi apa pandangan Cik Taha? Bagi saya memang saya tak suka lah. Tak tahulah bagi producer mungkin nak nasib bajet ke, tak tahu kan. Penempatan yang diletak sekali dengan satu homestay, ada 4 bilik, wanita pun dalam tu, kita lelaki dalam tu. Jadi ini yang berlaku, ada yang berlaku. Jadi isu ni tak nak nanti kan jadi satu benda ni jadi macam ikutan. Ada yang berlaku ni sekarang ni. Walaupun bilik lain-lain. Bilik lain-lain, satu rumah pun. Satu rumah. Jadi apa pendapat Cik Taha kita? Okey, tang ni kita ada menyentuh isu agama lah, Cik Mistin, Cik Khalil, Puan Simba agak sensitif, dan sini saya sekeras-kerasnya mengatakan insya-Allah kalau production saya sendiri, saya tidak akan benarkan percampuran itu. Lebih-lebih lagi kalau kita syuting di kawasan kampung. Masyarakat kampung ni lain, pandangan dia lain, agak sensitif tentang ni. Jadi dari segi Cik Senin cakap tadi bajet tak cukup, kita tak boleh pandang ke situ.
Cukup tak cukup, kita sekarang ni yang bercerita tentang hukum ahkam agama. Betul. Itu nombor satu. Betul. Betul. Jadi perkara ni tak semestinya menjadi, tak boleh berlaku. Kompromi. Tak ada kompromi. Ya. Apa masalahnya kalau kita ambil homestay di luar bandar banyak. Kan? Kita ambil homestay tu laki-laki, perempuan-perempuan. Tak, benda ni sebenarnya ada berlaku. Pasal ada bunyi-bunyi di luar sana. Apa punya production, takkan lelaki dengan perempuan letak dalam satu rumah, dalam satu homestay, duduk sama-sama. Kalau duduk sebulan, balik habislah. Itu satulah. Ada berlaku. Ada berlaku, tetapi adakah penerbit tahu mengenai ini? Adakah penerbit diinform ataupun ini hanya antara urusan pengurus fondasi saja? Okey. Kita patah balik pada penerbit. Soalan Puan Simah ni soalan yang bagus. Ada dua macam penerbit. Ni saya sendiri sebagai pengalaman saya beritahu. Penerbit yang celik tentang production dan penerbit yang buta tentang production yang tahu hanya keluar duit. Penerbit ni dia tak tahu pasal ni. Tapi jika seorang penerbit tu celik pasal production, dia akan ambil tahu pasal ni. Jadi kita tengok. Jadi macam Cik Smith cakap tidak ada berlaku. Mungkin rasa ada berlaku, tapi Allah alam saya tak pernah lalui. Dan saya dah berlakon dengan production lain, company lain pun, alhamdulillah yang saya turut serta biasanya diasingkan. Asing. Kena terpinggir. Yang terpinggir lah, segelintir lah kan. Perbualan jadi macam sebutan masyarakat kan. Jadi kita kena tegur juga kan. Betul. Untuk penerbit ataupun bahagian pengurusan, tadi Cik Simah cakap mungkin pengurusan yang uruskan. Production manager. Production manager lah. Ni atas nasihat saya, hentikanlah perbuatan ni. Kita sebagai manusia dan sebagai orang Islam lah kan, adalah dunia seni ni kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh rakyat, masyarakat. Jadi janganlah ditokok tambah dengan kemungkaran begini. Jadi pandangan dia akan lagi kata orang lagi jelek untuk industri kita. Buat apa kita nak nambah-nambah lagi? Ya, fikir-fikirkanlah benda ni. Ya, Saya nampak masalah pasal perumahan penginapan ni sebenarnya macam ni. Bila satu rumah, dia bilik air dia silap-silap satu. Silap-silap. Dua lah. Ada dua lah. Kalau stay kampung Ada biasanya satu, luar ada satu atau dua yang kadang-kadang terpaksa berkongsi. Ya, betul. Itu satu yang bahaya. Satu lagi pasal dia punya ruang tamu, kebebasan yang tak ada orang kawal. Jadi itu yang kerisauan yang kita nampak lah. Jadi kalau kata tak manis apa semua, itu memang kena hindarkan. Saya rasa penerbit kena tahu banyak pihak yang kena bertanggungjawab ni. Kalau tanggung dosa, bukan tanggung dosa seorang je. Maksudnya dosa tu dikongsi-kongsi bersama ni. Jadi kita elakkan benda-benda tu apa semua. Kalau boleh jangan terlibat. Kalau ada hotel bajet, baik-baik ambil batu hotel bajet. Kan? Kalau ikut bajet, kita yang buat bajet apa semua kan. Saya rasa betul lah. Ini perkara-perkara yang benda-benda ni sebenarnya kebijaksanaan seorang pengurus production lah. Production manager. Jadi kadang-kadang production manager ni tanggap muat je. Tapi kadang-kadang kita pun bukan tahu. Mungkin yang duduk dengan dia tu mungkin ada muhrim dia kan, mungkin bini dia, kita tahu kan. Tapi ni kadang ada bunyi-bunyi di luar ni kita itu pasal kalau production saya awak lelaki bini pun kita akan asingkan. Tadi tak nak mata orang melihat, orang kata kalau kat kampung tu orang tengok ada something yang tak betul lah kan. Jadi benda-benda tu memang siapa-siapa pun kalau production manager tak kisahlah, rasanya memang kesemuanya akan mengelakkan kalau suami isteri datang kita tak dudukkan satu bilik. Kebanyakan lah. Saya tahu yang lain lah, tapi saya kalau tidak biasa galakkan. kalau husband and wife saja kita taruh satu bilik. Kalau betul dong husband and wife tak ada masalah. tak ada isu. Dia ada satu isu di sini. Bila satu bilik, ada 4 bilik lah satu rumah. Husband and wife satu bilik. So ada satu rumah ada banyak bilik. dia Itu kalau akan bilik- mendatangkan fitnah. bilik hotel kita ada masalah. Betul. Tapi kalau homestay ni kita cakap kat kampung ya. Itu mata orang kampung tahu je lah ya. Jadi kalau production manager tak bijak soal ini dan tidak ambil peduli langsung, masalah besar lah masa akan datang. Itu tentang yang dalam, yang cetek, maksud saya yang luaran sebenarnya. Bila waktu syuting, kalau dulu saya menguruskan produksi kan, kalau syuting luar KL ni, kawasan kampung, saya selalu pesan dengan artis dan kru, terutamanya artis lah.
bila kita syuting outdoor atau di rumah kampung, kru-kru kita suka pakai seluar pendek. Okey, perempuan seluar pendek, sarung. Jadi saya selalu pesan, tolong pakai seluar panjang. Kita kawasan kampung. Sopan. Dan artis-artis juga sama. Okey, ini kita cakaplah, saya tak ada tuduh siapa, tapi benda ni memang terjadi. Hati-hati perempuan yang ada isap ukur tu, itu hak masing-masing. Tapi bila di kawasan kampung, nak isap ukur isap dalam rumah lah. Keluar pakai lah Pandai-pandai lah cover. Pandai-pandai lah cover. Jangan pakai seluar pendek, jangan pakai seluar ketat-ketat. Kan, benda ni kita kena cover. Kita kena jaga maruah anak-anak seni kita. Tu yang paling penting. Terima kasih nak tambah. Saya tak ada nak tambah. Saya rasa macam apa yang cakap tadi betul lah. Sebab macam saya pun bila saya syuting pun saya bercampur dengan, tapi saya tak ada bercampur dengan kru lelaki, tapi saya bercampur dengan director. Director suka duduk dengan Gegar. Ini pun ada satu juga perangai juga. Bila director kalau tak ada biskut, ada panggil biskut, ada panggil bunga, ada panggil macam-macam, tak boleh kerja lah. Dia macam cerita filem dia kan, tak ada pistol tak sedap lah. Jadi tak ada bunga tak sedap. Pun ada juga kan. Istilah biskut tu macam biasa aku dengar. Kita sebenarnya cuba mengharapkan suatu kelainan, kemajuan. Sebelum ni kita ada dipanggil tentang bercakap tentang syariah compliant. Saya tak sempat nak bercakap. Sebenarnya syariah compliant ni bermula daripada pelaksanaan tu. Daripada lokasi tu sebenarnya. Konten tu dah hampir siap. Dekat situ baru nak nilai syariah compliant. Waktu director bagi scene, macam mana gerakan, lakonan dan semua. Tetapi siapa yang terlibat, pelaksana, cara pengurusan macam ni tadi, tentang bilik, makan minum apa semua, dari situ telah bermula syariah compliance. Sebenarnya kita cuba untuk yang terbaik, kita buat semampu boleh supaya kita tidak melanggar dari segi hukum hakam, dari segi adat dan segala-galanya. Sebab kita berada di lokasi kerja cara kita sebenarnya di Malaysia. Kalau kita di luar negara tak kisah. Kita masih lagi ada budaya, ada perkara peraturan yang perlu kita ikut. Jadi sebaiknya kita ikut. Dan juga kalau kita nak pergi balik pada isu yang pertama tadi tentang pekerjaan. Apa pendapat Cik Syima kalau job dah tak ada, RTM kurang, stesen lain pun masih lagi tak selaju RTM apa semua. So apa kru kita patut buat sebenarnya? Sebenarnya apa yang perlu kru buat adalah ada pekerjaan lain, bisnes atau okey katakan tak ada pendapatan, tak ada apa. So sekarang ni kita ada kita ada apa misalnya apa kita panggil Shopee bukan Shopee, TikTok yang mana yang kita boleh buat jualan. Itu pun bagus juga. Tak payah keluar, tapi kena ada modal sikit lah. Tapi bukan, TikTok ada affiliate. So kita menjual barang orang. So kita dapat sedikit keuntungan daripada situ. Itu pun dah bagus. Kan? Cumanya kena rajin lah. Itu je. Dia pendek kata kena standby dengan second job lah. Betul. Yang penting kita boleh teruskan Saya hidup setuju kita. dengan dia. Yang mana macam saya dah masuk Orgumas, kemungkinan besar job pun kurang kan. Kalau ada job pun kadang-kadang tak nak panggil. Tak ada masalah. Sebab kita bila umur 60, of course anak kita dah umur 30 lebih ke atas, dan anak-anak pun dah bekerja di tanggungan kita ni. Tak adalah sehebat yang dulu lah. Yang dulu tu anak kecil-kecil teruk sikit. So kepada yang muda-muda tu, macam Cik Tahan cakap tadi, bawa Grab, even ada seorang kawan saya, seorang director, dia tak ada job, dia buat taxi lah. Betul, kawan kita. Dia buat taxi kawan. Kawan kita. Padahal job dia kadang-kadang back to back lah. Bila kita break je, mana bawa taxi. Boleh buat taxi, tak ada masalah. Kalau ada benda tu dah ada kat dia sendiri, bawa je lah. Kalau ada Grab, bawa lah Grab kan. Kalau ada motor, pergilah buat Grab food, apa pun pandang benda kan. Salah boleh. Tapi yang pentingnya kalau misalnya tak ada modal, betul, TikTok tu. TikTok boleh. Affiliate tu. Baik, ini ada beberapa pandangan. Saya melihat bahawa kalau tak mahu juga ke arah ini, tak mahu juga second job, maksudnya kru tu sendiri kena ada 2-3 kemahiran. Kalau tak dapat cameraman, so dia boleh buat gaffer, dia boleh buat grip. So maknanya kita jangan memilih kerja. Itu yang pertama. Yang keduanya,
Kalau waktu ini tak ada kerja, kita dah kena mencari perkara-perkara yang menambah ilmu supaya naikkan skill kita. Bengkel-bengkel apa semua. So bengkel-bengkel yang ada ni sebenarnya Finas ada, private company ada buat. Finas selalu keluar inisiatif tau untuk buat bengkel-bengkel ni. Jadi kena sentiasa melihat jadual-jadual daripada Finas apa semua, kena pergilah bengkel lakonan, kena ambil tahu kan, maksudnya benda-benda macam tu, supaya ketajaman atau ilmu kita tu meningkat lah. Makin ilmu makin meningkat. Yang ketiganya, saya nasihatkan kru-kru filem kita ni jangan duduk rumah. Siapa yang tak ada job, macam mana pun kena jumpa kawan. Ya, betul. Kita ni, kerja kita ni, kita kena cari job kalau nama kita tak besar. Kalau nama kita besar, macam artis, orang cari kita. Tapi kalau nama kita tak besar, so kita kena cari kumpulan kita. Cari orang, datang Profima, datang pejabat Cik Taha, sembang-sembang maksud. Daripada sembang, daripada kedai kopi itulah insya-Allah rezeki akan ada. So, betul. Sebab kita ni manusia biasa. Sebab macam selalu kalau saya drama TV ke apa, kadang orang kata siapa kita nak ambil, kita lupa tau. Tapi kiranya kalau anda semua sentiasa berhubung sesama kan, insya-Allah pasti ada rezeki. Kita akan ingat, kadang-kadang kita lupa, memang lupa. Betul tak? Cuma Abang lagi lah kan. satu nasihat saya sebagai orang tua. Orang tua walaupun nampak muda kan, bila job berkurangan, lambatkan pekerja ramai ya. Jadi elakkan mencantas cara mencaras. Itu betul. Stick to harga yang sepatutnya. Jangan kerana tak ada job, kita faham. Bila dekat rumah tak ada beras, rumah tak ada nasi, anak nak sekolah, kita perlu duit, kita sanggup mencaras job orang lain atau jatuhkan harga sehingga nanti membebankan anak-anak buah. Mana kalau kameraman ambil harga bawah, dia akan membebankan adik-adik yang lain tu, tim-tim yang lain. Jadi elakkan benda tu berlaku. Saya minta maaf lah Cik Taha. Kadang producer dia lagi murah lagi bagus, itu saja. Tapi bila akhirnya nanti akan bermasalah juga kepada kita orang belakang tabir. Jadi benda ni minta dielakkan lah. Kalau boleh jangan ada sikap. Okey, tentang isu hari ni kita ambil kesimpulan daripada Cik Taha dulu. Apa kesimpulan Cik Taha? Silakan. Saya bukan kesimpulan, saya nak bagi satu nasihat kepada anak-anak kru belakang tabir, di mana saya rasa semua terkesan punca daripada COVID. Jadi untuk nasihat saya paling saya nak sampai kepada anak-anak muda, anak-anak kru yang baru, kami ni dah tua, kami ni dah lepas zaman-zaman kami dah sebenarnya. Untuk lemas dah. Untuk anak-anak muda, bila dah start job ada banyak tu, jangan terlalu boros. Banyak menyimpan, simpan duit, KWSP. Dan untuk ahli Profima, jangan lupa masuk SOSO. Amat penting. Saya dah tua ni pun saya masuk Profima sebab SOSO ni. Ni saya terus terang. Untuk kita, bukan untuk orang lain. RM46 setahun untuk kita, bukan untuk orang lain ya. Untuk keselamatan kita, untuk masa depan kita. Yang paling penting, berjimatlah, jangan terlalu boros. Zaman saya dulu kami boros. Saya mengaku zaman saya dulu boros. Budak-budak kru tu tak pernah isau kok murah, isau kok mahal saja. Pakai kasut tak pernah murah, mahal saja. Satu job boleh makan setahun tapi habis 3 bulan. Jangan jadi macam kami. Anak-anak kru baru, berjimatlah, fikir-fikir masa depan. Ya. Kesimpulan? Bagi saya, kesimpulannya, jika ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey? Kesimpulan. Saya sebenarnya saya dah bercakap kesimpulan saya tadi. Jangan caras-mencaras. Bila job kurang, kita stick to kita punya rate lah. Jangan terlalu ke bawah sangat. Jangan potong rezeki orang. Ya, itu je. Okey, kesimpulan daripada saya, Profima bukanlah ejen untuk mencari kerja atau menentukan kat mana ada kerja apa semua. Kita juga bukanlah ejen ataupun satu persatuan yang menjaga kebajikan secara 100%, tidak. Maksudnya kalau ada susah, kita juga menerima beberapa mesej maksudnya tak boleh bayar elektrik lah apa benda. Kita bukan 100% kebajikan, tapi kalau tuan-tuan betul-betul bermasalah dari segi makan minum apa semua, datang Profima. Itu kita janjikan, kita insya-Allah kita akan bantu, sebab makanan ni sangat penting. Kita tak nak anak bini dekat rumah langsung tak ada makan, itu kacau. So saya rasa itu saja daripada kami, insya-Allah. Kita berjumpa lagi dalam sesi yang lain eksklusif Profima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.